Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini kita diberi peluang untuk sama-sama berada dalam majlis aspirasiku ataupun program aspirasiku 40 hari PPD Kintas Selatan. Dan di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuan PPD Kintas Selatan atas kesudian untuk menjemput saya dalam memberi sedikit input kepada pelajar-pelajar SPM, khususnya Kertas Pendidikan Islam. Saya Ustazah Amnah binti Omar dari SMK Seri Kampar. Dan saya diamanahkan oleh PPD Kintas Selatan. Sekali lagi saya mengucapkan juga terima kasih kepada pegawai-pegawai dan kru-kru dari PPD Kintas Selatan dalam menjayakan program aspirasiku 40 hari ini. Dan pada petang ini saya akan memberi sedikit kupasan teknik menjawab Kertas 1 Pendidikan Islam SPM KSSM bagi calon harapan lulus halus dan galus. Jadi di sini janganlah pula pelajar-pelajar sekalian sebut halus tu dan galus. Sebenarnya halus tu adalah harapan lulus. Galus adalah gagal untuk kita berusaha untuk lulus. Jadi kami tenaga pengajar bergabung dengan tenaga dari PPD Kintas Selatan sama-sama untuk membantu calon SPM yang ada harapan lulus sebenarnya. Mungkin cara ataupun semangat tidak betul-betul lagi dapat pada saat yang semasa menghadapi percubaan baru-baru ini, tapi pada masa ini mungkin telah pun bersemangat dan insya-Allah akan jadi calon lulus. Sebagaimana yang diterangkan oleh rakan-rakan ustazah sebelum ini dalam program yang sama, iaitu program aspirasiku 40 hari ini, kita telah didedahkan tentang teknik menjawab Kertas Pendidikan Islam Kertas 1 juga. Cuma ustazah hari ni fokus kepada calon, nak tolong calon yang ada harapan lulus, yang dapat markah 38, 37 dan sebagainya, yang dulu dikategori gagal dalam peperiksaan percubaan, tetapi kalau digandingkan dan dibimbing insya-Allah akan boleh lulus dengan baik insya-Allah. Jadi ustazah ulang juga lagi lah, ya, Kertas 1 ni ada 5 soalan. Ya, Kertas 1 ada 5 soalan. Setiap soalan ada 20 markah. Jumlah keseluruhan adalah 100 markah. Masa diberikan adalah 2 jam 30 minit. Jadi pada ustazah pesan sini di awal-awal ucapan ataupun kupasan ustazah pada petang ini, masa 2 jam 30 minit tu cukup banyak pelajar-pelajar sekalian. Dan ustazah harap semua calon pendidikan Islam Kintas Selatan, ya, SPM, tunggu sehingga tamat masa yang diberikan di dalam dewan. Jangan sekali-kali keluar awal dewan. Rugi sangat-sangat. Sematkan di hati kita, kita hanya akan menghadapi SPM sekali sahaja. Jadi tumpukan sepenuhnya, berada di dewan, fikir baik-baik, jangan tidur, jangan letakkan kepala di meja, ya, tumpukan. 2 jam 30 minit tu untuk kita beri jawapan yang betul-betul berkualiti. Anda mampu, saya yakin. Tengok pada air muka pelajar-pelajar ni sebenarnya bukan pelajar yang tak boleh berjaya dengan cemerlang. Cuma nak kena kuatkan semangat sikit, buat tumpuan pada pelajaran. Okey. Jadi kita tengoklah, ya, dah masanya terhad. Jadi kita tengoklah satu persatu apanya. Pertama ialah yang kata 5 soalan tadi ialah 1 ayat kefahaman, hadis kefahaman, akidah, fiqh,
sirah dan tamadun Islam, akhlak Islamiah. Itu dipanggil bidang yang akan ditanya dalam soalan SPM. Ia mewakili 20 markah. Jadi di sini ada sedikitlah kelainan kalau kata Ustazah tengok Ustazah Maimunah dan juga Ustazah Roqiyah telah jelaskan, dia ayat kefahaman asing satu soalan, hadis kefahaman satu soalan, kemudian digabungkan ialah sirah dan akhlak Islamiah. Tapi walau apa pun bentuk soalan, nombor-nombor dan sebagainya, jangan risau. Hanya 5 bidang ini sahaja yang akan ditanya dalam SPM. Jadi kita guru-guru ni membuat andaian sebeginilah skop yang akan dipersoalkan ataupun bidang yang akan ditanya dalam SPM nanti. Jadi untuk lulus sebenarnya pernikahan Islam tak susah. Jangan ingat susah anak-anak pelajar sekalian. Jangan ingat susah. Pernikahan Islam ni mudah. Cuma dia nak kena baca. Tu je dia harapnya. Nak kena baca. Dan tengok nanti kita tengok satu persatu nanti. Tengok ya kat kita tumpu pada 3 soalan utama sahaja. 3 soalan utama ni lebih kurang dalam 15 soalan lah. Ya, tumpu 3 soalan utama sahaja. Ini sebenarnya kalau kita dapat jawab dengan sempurna, dia akan dapat 60 markah. Ya, jadi 60 markah tu bukan sekadar lulus pada ustazah, dah naik grade B dah. Jadi di sini nak sikit je kita usaha. Ya, 3 soalan itu yang ustazah maksudkan ialah nak perlu kita fokus. Ya, fokus untuk lulus, iaitu bidang hadis. Yang kedua pada ustazah cadangkan bidang akidah. Yang ketiga bidang akhlak ataupun adab. Dan kemudian ialah jawablah soalan kebat. Ya. Bidang ustazah maksudkan tadi ialah 3 bidang. Bidang hadis. Kenapa ustazah kata bidang hadis? Bidang hadis ni kerana dia hanya ada 4 hadis je. 2 tingkatan 4, 2 tingkatan 5. Allah, kalau baca malam ni pun habis. 2 punya hadis ini. Tingkatan 4 dan tingkatan 5, 2 je pun. Dia bukan suruh hafal hadis. Jangan kita set dalam fikiran kita susah. Apa dia tanya biasanya dalam soalan hadis? Dia tanya erti perkataan bergaris. Jadi dalam kita nak ertikanlah kalau kita tak baca. Penggubal soalan kan nak tolong sangat calon, tahu tak? Apa yang dia bagi? Dia akan bagi, biasanya dia akan gariskan perkataan dalam hadis tersebut yang kita guna pakai dalam percakapan harian. Dekat-dekat. Contoh ustazah berikan. Tak bagi pula sini kat contoh daripada slide ni. Ustazah sebenarnya nak bagi slide yang ringkas-ringkas je. Kalau bagi yang rumit-rumit, kamu pun pening tengok, dah jadi give up kan? Jadi kita bagi yang mudah-mudah je. Ya. Dia bagi contohnya rasuah. Dalam bahasa Arab disebut rasuah. Jadi awak gini, kalau kata awak tak hafal, awak ulang-ulang perkataan yang digariskan tu kan, ulang dengan isi hati. Macam tu. Ulang rashi. Dekat tu nanti Allah bagi ilham pada kita. Kamunya rasuah kot. Dalam bahasa Arab dia sebut rasuah. Dalam bahasa Melayu kita kata rasuah. Padahalnya rasuah tu diambil daripada perkataan Arab. Jadi dikata ustazah pelat sebut rasuah. Padahal rasuah Aida pelat. Kita yang ambil daripada perkataan Arab. Dah kita pula dikata pelatnya ya. Jadi ulang 2-3 kali insya-Allah. Dah kelintah tu terus je tulis. Ya, terus je tulis. Rasuah. Okey, yang tu dah boleh hadis kan? Hadis baca malam ni. 4 hadis tu je, tak ada dah hadis yang lain. Baca malam ni. Kemudian bidang akidah. Bidang akidah ni memang kena baca lah. Dan baca pun pada ustazah lah kan. Istilah je yang kena baca. Tak boleh lah nak kata pakai bantai je istilah, tak boleh. Istilah ni kena baca lah sikit. Kemudian katalah tak boleh jawab istilah, jawab pengertian. Tak ngapa. Itu 2 markah. Kita ambil pada kesan. Pada kesan.
Jadi kalau pada kesan tu Allah kita dapat, apakah kesan tidak mengikut ajaran Islam? Kita olah kepada bahasa mudah. Apabila kita baca tu, apa ya sebabnya kalau kata kita ni tak ikut Islam apa jadinya? Sesat. Kita terlintas sesat. Tulis sesat. Satu perkataan pun tak apa. Tulislah sesat. Okey. Jangan duk fikir kata aku dapat berapa markah ya. Lantaklah markah tu adalah urusan pemeriksa. Yang kita tulis je. Ya. Kemudian bidang ibadah. Bidang ibadah tingkatan 4 dan 5. Semua ni Ustazah cakap ni kan, bidang hadis pun tingkatan 4 dan 5. Bidang akidah pun tingkatan 4 dan 5. Dah tahu kan tajuk-tajuk tingkatan 4 dan 5 apa kan? Nanti lepas ni pada slide seterusnya nanti akan Ustazah terangkanlah sikit ataupun beri kupasan sedikit tajuk-tajuk yang akan awak beri fokus lebih. Ya. Kemudian bidang ibadah. Bidang ibadah pun tingkatan 4 dan 5. Tingkatan 4 bidang ibadahnya berkait dengan haji dan umrah. Itu mungkinlah awak tak berapa nampak sikit kan, sebab kita bukannya buat hari-hari haji dan umrah ni kan. Kemudian pula bukan tempat kita. Jadi tapi kadang kan kita dengar juga upah hatuk kita pergi Mekah kan. Apa yang upah hatuk kita perlu sedia. Itu je sebenarnya tajuk haji. Lebih kuranglah syarat-syarat dianya kan. Okey. Bidang ibadah tingkatan 5 tajuknya perkahwinan. Antara tajuknya perkahwinan dan ada kaitan dengan seterusnya lah perkahwinan. Jadi perkahwinan ni lah pengalaman Ustazah ngajar hampir 29 tahun ni paling sangat digemari oleh pelajar. Seronok sangat kalau ajar tajuk perkahwinan. Sebab itu Ustazah kalau tajuk perkahwinan, Ustazah ajar dah habis tajuk yang lain, baru Ustazah ajar tajuk perkahwinan. Sebab apa? Ajar tajuk perkahwinan ni kan berbulan baru habis tajuk perkahwinan. Soalannya cukup banyak. Tapi masa menjawab periksa, Allahu Akbar, tak dapat jawab juga. Tak ngapa. Yang ni dah kalau kata dah seronok, tajuk ini khatam betul-betul. Khatam betul-betul. Cara nak khatam ni dah ada dah PPD sediakan ni tak nampak ya? PPD atas tampak sini. PPD sediakan modul. Bertungkuh lumu tengok tu PPD nak tolong kita, cikgu-cikgu nak tolong kita, lembaga peperiksaan nak tolong kita. Maka kita kena tolong diri kita sendiri. Ya, Ustazah tunjukkan ni tapi tak berapa nampak ya. Okey, tak apa. Jadi gunalah modul yang telah diberikan oleh PPD melalui guru-guru pendidikan Islam ataupun ustaz-ustazah di sekolah. Cara gunanya macam mana? Dah tinggal kita ni berapa hari je lagi nak periksa ya. Ustazah bilang tadi lebih kurang yang cukup harinya adalah 5 hari. Jangan kira hari ke-6 sebab hari ke-6 tu kita dah periksa. 7 hari bulan Mac tu kita dah periksa. Jadi kita ada 5 hari lagi dan ya, baca soalan, baca jawapan. Baca soalan, baca jawapan. 3 kali khatam insya-Allah. Masa masuk periksa tunggu jawab je. Jawapan dah ada dah dalam kepala kita. Dalam kepala Ustazah gunakan istilah ya. Dalam pemikiran kita dah ada jawapan. Tunggu jawab je. Kemudian Ustazah, anak murid Ustazah pun cakap gini. Ustazah, dia minta 2 tapi modul ni bagi sampai 6. Nak semua ke? Dak kata, 2 cukup lah. Dah dia minta 2 cukup lah. Nak ingat banyak kita ni faham je lah. Banyak lagi subjek yang lain kan. Tapi yang awak ambil 2 tu biarlah betul-betul yang awak ingat. Confirm awak boleh jawab. Cari yang ambil jawapan atau jawapan yang pendek. Guna apa panjang kalau markah sama? Cari jawapan yang pendek-pendek. Ambil pilih kat situ. Kan? Kita kena cerdik membaca tu kata study smart. Bukan study hard. Kan? Kemudian yang ketiga, bahagian seterusnya ialah akhlak ataupun adab. Akhlak dan adab ni kan pengalaman kehidupan kita harian. Kita duk lalui harian.
Ya apa kesusahnya? Dia pun tanya lebih kurang apa hikmah. Satu lagi ya sebelum tu Ustazah. Kalau hikmah jawab. Jawab soalan hikmah. Tak kira lah apa bidang pun, nombor berapa pun. Cari dalam soalan tu kan tanda siap-siap yang kita boleh jawab hikmah. Sebabnya, kenapa sebab? Kamu letaklah jawapan yang sama, apa-apa hikmah pun akan betul insya-Allah. Sebab hikmah ni biasanya benda yang baik. Jadi benda yang baik yang kamu boleh letakkan jawapan yang sama dalam mana-mana hikmah ialah kamu letak diredai Allah. Mendapat pahala. Kamu jual aja dua modal ini dalam soalan hikmah, dalam menjawab soalan hikmah, insya-Allah. Kalau soalannya berkaitan dengan jelaskan, insya-Allah kamu dapat markah penuh 4 markah. Tak payah kita guna ayat panjang-panjang pendidikan Islam. Sebab Ustazah kata mudah pendidikan Islam. Tapi jawab tu ayolah guna fikiran lah sikit. Kan nak logik je. Kalau kata cakap merapu, kamu pun marah kalau Ustazah cakap merapu kan. Apalah Ustazah ni cakap tak ada poin langsung. Kan? Gitu pun maknanya kamu cerdik tu. Kemudian berikutnya, cari soalan lain yang boleh dijawab dengan berfikir sedikit. Cari lagi jawapan yang lain yang boleh kita fikir. Ada banyak. Sebab Ustazah dah celaru dah ni sebenarnya. Tapi mana yang Ustazah ingat, Ustazah cakap ya sebab nak tolong kamu. Sebabnya kan, ya, lembaga peperiksaan bagi kita soalan 50% senang. 50% senang tu 50 markah dah. Ya Allah, sayang kalau kamu tak rebut peluang ini. Ingat, periksa SPM sekali je dalam hidup dan cukup penting. Boleh ya anak-anak ya? Ingat, ambil 3 bidang ni ya. 3 bidang ni, kemudian carilah soalan-soalan yang awak boleh jawab di bidang-bidang yang lain. Sini kita nak kena tahu jugalah kan. Kalau kata tulis je pun kita naklah biar tahu juga. Kita bawa image. Apabila kita tahu benda ni, kata tugas ni, kita bawa image diri kita sendiri. Kemudian kita bawa image sekolah. Kita bawa image ustaz-ustazah. Kita bawa image PPD Kintas Selatan. Dan juga kita bawa image JPN, tahu tak? Jadi kita tengok yang ni kan. Jadi apabila pemeriksa nanti dia tahulah, oh budak ni terbimbing rupanya, mesti JPN dia ni keras. PPD, suruh cikgu-cikgu kat sekolah bagi penekanan cara menjawab mengikut kata tugas yang baik. Kan? Ya. Jadi kita kena tahulah apa kata tugas tu untuk kita menjawab lebih kemas dan dapat markah penuh. Tu ya. Kata tugas dalam soalan pendidikan Islam yang perlu anda fahami, sebenarnya kata tugas dalam pendidikan Islam tak banyak. Sikit je. Tengok kalau yang Ustazah tulis kat sini, 1, 2, 3, 4, 5. Adalah sikit-sikit lagi yang Ustazah tambah yang tak ada dalam slide ni kan. Kata tugas yang kebanyakannya ialah ertikan, kalau kata pengertian, ertikan, definisikan. Kena tahu juga. Sebab ada juga calon ataupun pelajar Ustazah, dia kata, Ustazah, apa ke menatang definisi tu? Ustazah guna menatang petang ni. Apa ke benda definisi tu? Definisi tu maksudnya adalah pengertian. Ertikan atau berikan maksud ataupun berikan pengertian. Jadi kadang-kadang kan kita terperangkap juga dengan istilah-istilah ni kan, dengan kata-kata tugas ini. Jadi apabila kita faham kata tugas dan teknik menjawab mengikut kata tugas, insya-Allah kita akan dapat markah yang baiklah. Berikutnya ialah nyatakan, jelaskan, terangkan, huraikan. Kemudian kalau kata soalan kebat, dia akan tanya bagaimanakah, berikan hujah, bincangkan. Ya. Jadi kita tengok satu persatu contoh soalan. Okey. Contoh soalan dengan menggunakan kata tugas definisikan.
Kita tengok. Definisikan ajaran sesat. Ataupun dia boleh guna kata berikan pengertian ajaran sesat. Jadi untuk menjawab soalan definisi atau ertikan atau maksud atau pengertian, ini memanglah kena bacalah. Dan nak dapat markah penuh kena complete lah mengikut buku teks. Ya, buku teks adalah merupakan buku rujukan utama kita. Okey, tengok jawapan yang diberikan. Ini contoh ya. Contoh, ajaran sesat ialah ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam sedangkan hakikatnya bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu jawapan yang sempurna untuk dapat 2 markah. Biasanya soalan sebegini akan dapat 2 markah. Kenapa Ustazah boldkan tu? Ustazah boldkan tu, bukan bold, maksudnya warna berbeza ya. Ajaran sesat ialah ajaran yang didakwa sebagai ajaran Islam. Itu dah dapat dah markah 1 markah biasanya lah. Ya. Tapi usahlah nak 1. Kalau kita boleh ingat kan, biarlah kita dapat markah penuh. Hati kita pun seronok. Rasa puas hati je jawab tadi kan. Okey. Contoh yang kedua ataupun kata tugas yang kedua ialah nyatakan. Soalan nyatakan sama dengan tadilah. Jawapannya tak perlu panjang. Ringkas saja, cukup dengan kita bagi ayat yang difahami. Ya. Contoh soalan yang menggunakan kata tugas nyatakan. Nyatakan 2 nama lain bagi ahli sunnah wal jamaah. Tengok jawapan dia kan. Ringkas je. As-salafus salih, kemudian ahlul hadis. Jadi kat sini tu kamu tulislah pendahuluan jawapan ya. Ada kata pendahuluan jawapan, ada kata mukaddimah jawapan. Jadi apa dia pendahuluan jawapan? Kita tulis 2 nama lain bagi ahli sunnah wal jamaah ialah jawapannya as-salafus salih, ahlul hadis. Tengok ringkas, dapat 2 markah kalau soalan nyatakan. Okey, kita beralih kepada kata tugas jelaskan. Ya, jelaskan juga jawapan sekadar ayat yang difahami. Ya, maksudnya ada subjek, ada predikat lah. Dia faham, tak tergantung ayat itu. Ya, jadi akan dapat markah penuh. Tengok, dia kata, jelaskan pandangan ahli sunnah wal jamaah terhadap isu kedudukan iman seseorang. Jadi kita buat dulu pendahuluan jawapan. Pandangan ahli sunnah wal jamaah terhadap isu kedudukan iman seseorang ialah iman boleh bertambah dan berkurang bergantung kepada amal soleh dan maksiat yang dilakukan. Ini contoh, saya nak terangkan contoh. Dia jawapan nak berikan kat sini sebenarnya isi dan jawapan. Kalau awak mentelaah buku, awak buat buku ataupun modul yang diberikan tu, jawapan dah ada pada awak. Jadi Ustazah hanya guide sahaja. Ya, Ustazah beri panduan sahaja. Ya. Okay, next. Soalan terangkan. Soalan terangkan. Ada pelajar ya, agak-agak ada pelajar, buat catatan ya, buat catatan, jangan kata dengar saja nanti ya, buat catatan ya. Soalan terangkan atau huraikan, di sini dia perlu lebih detail sedikit lah sebab kita dah SPM kan, dah 18 tahun. Tahun ini kan tahun kata bonus umur, ambil SPM. Okay. Umur 18 tahun, jadi 18 tahun lagi matang lah. Jadi dia nak jugalah jawapan yang matang dari calon SPM. Jadi dia bagi soalan terangkan ataupun huraikan. Soalan terangkan, jawapannya dia nak isi dan huraian ringkas. Ya, isi dan huraian ringkas. Ustazah terlupa tadi nak cakap di awal ya. Ingat ya, kertas 1 pendidikan Islam ialah bertulis. Kita kena tulis. Kalau kita tak tulis, maka tak boleh nak bagi markah. Jadi kena tulis. Okey, kita kembali kepada kata tugas yang keempat, iaitu terangkan. Ya, terangkan ataupun huraikan. Jawapan perlu isi dan sedikit huraian ringkas. Kat sini kan, contohnya, terangkan 2 hikmah melaksanakan prinsip wasatiyah dalam kehidupan. Dah belajar kan apa maksud wasatiyah? Kesederhanaan. Tengok hikmah. Tu Ustazah kata, soalan hikmah jawab, jangan tak jawab. Pilih, tanda.
Tanda dalam soalan tu kan, jawab apa hikmah. Bukannya susah sangat tu. Kata, terangkan 2 hikmah kita melaksanakan prinsip wasatiyah dalam kehidupan. Itu ayat buku. Agak susah kan? Jadi kita permudahkan, olahkan dalam bahasa yang mudah. Bahasa kampung kita je. Ya, kita kata, terangkan 2 hikmah, 2 kebaikan. 2 kebaikan kita amal sikap sederhana dalam hidup. Gitu je. Akan adalah kita punya idea kan, kalau kita bersederhana dalam hidup. Apa ya baiknya? Hikmah tu adalah kebaikan lah. Jadi tengok jawapan yang diberikan. Syiar Islam dapat ditegakkan. Dia minta 2 ya, tapi Ustazah bagi contoh soal jawapannya 1 je lah sebab nak bagi penerangan kat sini ya. Jadi awak kena buat 2 lah kan. Dia kata syiar Islam dapat ditegakkan. Kalau kata tak nak syiar pun tak ngapalah. Tulis tanda. Islam dapat ditegakkan kerana Islam dipandang mulia. Tengok. Ustazah buat kat bawah tu kan. Syiar Islam dapat ditegakkan isi. Hurai kerana tu mesti ada. Kerana, agar, untuk memisahkan antara isi dan huraian. Bukan memisahkan, sebenarnya kita nak ada isi dan huraian tu kan, dia ada tengah-tengah tu perkataan kerana ataupun agar, yang Ustazah Rokiah rasanya dia cakap, dia kata suka, supaya supaya, kerana, agar, itu adalah kata sendi. Ustazah guna istilah kata sendi. Jadi syiar Islam dapat ditegakkan tu isi, kerana Islam dipandang mulia, itu adalah huraian. Tengok huraian dalam pendidikan Islam ringkas je. Satu lagi lah dalam bab ni, Ustazah nak pesan pada calon pendidikan Islam, jangan anda keliru dengan cara menjawab sejarah. Selalu pelajar-pelajar ni kan keliru dengan cara menjawab soalan sejarah. Jadi dalam hal ini, untuk menjawab pendidikan Islam, kena dengar cara ataupun teknik yang diberikan oleh ustaz-ustazah. Yang sejarah. Yang pendidikan Islam. Dia ada beza sedikit. Ya. Jadi, ambil perhatianlah dalam hal ini supaya kita dapat mengumpul markah yang semaksimum mungkin. Okey. Seterusnya, yang kelima, boleh faham ya, soalan terangkan ataupun huraikan, maknanya kita bagi isi, kemudian kita bagi huraian yang ringkas. Isi itu kan, apa yang terdetik di pemikiran kita apabila kita baca soalan. Apabila kita baca soalan, ini, kita katakan terlintas dalam fikiran, itu adalah isi. Kemudian awak huraikan sedikit yang punya pendapat ataupun idea yang dikatakan isi tadi, itu dah dikira huraian dalam pendidikan Islam. Yang kelima, soalan pengajaran ayat ataupun hadis. Soalan pengajaran ayat ataupun hadis ni juga Ustazah minta sangat, walaupun kata kita fokus kepada 3 bidang, tapi kita pilih soalan yang boleh dijawab. Soalan pengajaran ni jawablah. Sebab dia ada gambarannya, jawapan pada soalan sebelumnya. Biasanya soalan pengajaran ayat ataupun pengajaran hadis ni dia berada di nombor ketiga dalam soalan hadis dan juga soalan ayat kefahaman. Jadi dia berada di soalannya last sekali. Jadi isinya tu, isi kepada soalan pengajaran tu, awak boleh ambil daripada jawapan kepada soalan yang kedua, soalan sebelumnya. Okey, contoh yang kita berikan kat sini kan. Soalannya, terangkan 2 pengajaran daripada ayat ataupun hadis di atas. Dia dah bagi dah hadis ataupun ayat dalam Al-Quran tu. Kemudian dia minta kita jawab. Apa soalannya berkaitan tajuk berkaitan dengan ayat Al-Quran ataupun hadis. Ustazah ambil contohnya, kalau kata ayat Al-Quran lah, ambil contoh tajuk ciri mukmin berjaya. Ciri mukmin berjaya tingkatan 5 kalau tak silap. Jadi ciri mukmin berjaya, biasanya soalan pertama dia bagi
kadang-kadang dia bagi gariskan ayat, minta pengertian ayat. Soalan yang kedua, kalau kata ciri mukmin berjaya, dia cakap nyatakan 2 ciri mukmin yang berjaya dalam ayat di atas. Jadi 2 ciri mukmin yang berjaya dalam ayat di atas, ciri mukmin tu mesti yang ada dalam ayat Al-Quran tu lah. Jadi kalau katalah ambil contoh satunya ialah mengeluarkan zakat. Ciri mukmin berjaya mengeluarkan zakat. Jadi mengeluarkan zakat tu awak tulis pada isi pada soalan pengajaran. Ya. Jadi kita kata kita hendaklah mengeluarkan zakat kepada golongan fakir miskin. Itu ringkas je. Dah dapat 2 markah. Kita hendaklah mengeluarkan zakat itu isi, kemudian kepada kata sendi golongan fakir dan miskin huraian. Okay. Senang je kan? Okey. Jadi di sini kalau kata yang dipaparkan kat sini, kita tulis kita hendaklah mencari rezeki yang halal. Kaitannya agar hidup diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanya pada idea yang kita beri ataupun isi yang kita beri, apa ya tujuan apanya kita cari rezeki yang halal? Memang tidak ada yang lain untuk diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peringatan kat sini untuk dapat markah penuh dalam pengajaran, jawapannya awak mesti tulis perkataan kita hendaklah. Kalau kata kita tertinggal kita hendaklah, tak dapat markah penuh, hanya dapat 1 markah aja. Itu jangan main-main perkataan kita hendaklah ni. Walaupun kata dia tu aksesori, tapi aksesori yang cukup berguna. Ya, sebab nak tahu itulah menunjukkan kita hendaklah itulah yang menunjukkan kita menjawab soalan pengajaran. Ya, boleh ke Ustazah nak tulis perkataan lain selain kita hendaklah? Boleh. Apa lagi jawapan yang boleh kita tulis, kita buat pendahuluan jawapannya selain daripada kita hendaklah? Kita mestilah usahlah banyak-banyak fikir pada Ustazah, tulis je lah yang sama sebab tak rugi markah. Dia kata nombor ini pun kita hendaklah, pengajaran ini pun juga kita hendaklah. Tak, pemeriksa bukan kira macam tu. Dia kira apanya dia punya format je. Ada perkataan kita hendaklah, ada isi, ada huraian, full mark 2 markah. Ya, ambil ingat tu, perkataan kita hendaklah kena tulis. Kita hendaklah, tu Ustazah kata mesti tulis. Jangan nanti besok awak tulis perkataan kita hendaklah di bawah kurung, lepas tu atas tu mesti ditulis. Jangan. Kamunya kena tulis kita hendaklah je. Perkataan mesti tulis tu jangan ya. Ya. Nanti ini rasanya ustaz-ustazah di sekolah dah terangkan berapa banyak kali sangat dah, tapi ustazah ulang balik. Ya, sebabnya kita ni kan setiap pengulangan ada pengukuhan. Dalam bahasa Arab kata idza takarrara taqarrara. Apabila ulang-ulang akan mantap. Okey. Kata sendinya agar di sini huraian hidup diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Senang kan? InsyaAllah boleh lulus punya pendidikan Islam. Baca sikit je. Ada 5 hari lagi ni. Malam ni khatamkan modul tingkatan 5. Esok pula khatamkan modul tingkatan 4. Okay, kemudian kita ada pula kan. Hari periksanya mula 2 hari bulan. 2 dan 3 periksa. 4, 5, 6 tak periksa. Masa tu lah tumpu sepenuhnya pada pendidikan Islam. Ya. Dan habis dan insyaAllah. Soalan kebat. Tengok tu kan kartun tu Mak tak masak ke buat penat je balik. Kena nada lain tak? Mak tak masak ke? Buat penat je balik. Apa mak cakap? Mak tak tahu kau nak balik nak. Kejap mak masak sikit ya. Tengok mak tu sayangkan anak. Jadi ada kaitan lah tu dengan soalannya. Soalan kebat ya. Soalan kebat. Contoh soalan. Dia bagi stimulus. Stimulus tu maksudnya rangsangan, nak merangsang pelajar ke arah soalan. Jadi dibagilah stimulus, diistilahkan stimulus, gambar yang kata anak derhaka tu.
tengok balik tu buka saji, meja kosong bawah sajinya dah. Sergah pula mak. Ya. Okey. Jadi tengok contoh soalan ya. Situasi di atas. Di sini kita ubahlah. Situasi di sebelah masih berlaku dalam masyarakat hari ini. Bincangkan. Sebut kebat ni jangan anggap susah. Kebat memang tak susah sebenarnya. Cuma dia nak tahu idea kita je. Kita berfikir sikit. Istilah sekarang kata berfikir di luar kotak. Sebenarnya tak ada luar kotak mana pun. Dalam kotak juga. Cumanya dia nak idea kita. Dia berkembang sikit kan. Daripada kita duduk ambil ayat buku je. Kita fikirlah sikit-sikit. Banyak berlaku. Biasanya soalan kebat kan diberi perkara yang berlaku di persekitaran kita. Dalam masyarakat kita, jiran tetangga kita, kadang-kadang dalam keluarga kita pun berlaku kan. Yang kita duk tengok hari-hari. Okey, tengok soalan diberikan. Jadi jawapannya, kita ambillah dulu pendahuluan sikit. Situasi ini berlaku, kita pun boleh faham apa pasal ni. Katalah awak nak jawab, Ustazah baca dulu contoh jawapannya. Situasi ini berlaku kerana lemah pegangan agama. Lemah pegangan agama. Ya, itu isi. Disebabkan apa sebab? Apa sebab lemah agama? Kita tanya diri kita lah. Aku tulis macam ni ya. Sebab lemah agama. Apa halnya ya? Apa sebabnya? Lemah agama itu yang Ustazah kata, olah pada bahasa yang mudah. Bahasa pasar yang kita cakap kat kampung tu lah. Ya. Jadi disebabkan tidak diberikan didikan agama yang sempurna dari kecil. Jadi soalan kebat ni kan Ustazah kata jangan sekali-kali tinggal sebab kita ada idea. Kita manusia kalau katalah calon-calon SPM boleh membaca dan faham apa yang dibaca, kita ada idea. Jadi idea tu tulislah. Ya. Kemudian kita tanya sikit idea kita yang kita lontarkan tu. Kalau contoh sini kita kata lemah pegangan agama. Ya, ataupun cetek agama pun diterima. Cetek agama. Kenapa cetek ya? Memang tak belajar agama. Ataupun kamu terlintah kata, memang tak ada sekolah agama rakyat. Kamu katakan. Itulah huraiannya. Cetek agama kerana tidak mendapat pendidikan agama dari peringkat rendah. Ataupun kamu nak tulis kerana tak sekolah agama rakyat pun boleh. Kalau kata kamu dah dah jam dah kepalanya nak mikir ayat yang canggih-canggih, tulislah begitu. Ya, insya-Allah dapat markah 2 markah. Jangan tak jawab langsung. Kalau tak jawab langsung sayang. Benda ni kan akan dapat sekurang-kurangnya kamu akan dapat 2 markah. Jawab yang ni. Kalau kata kita tang tu je, kita sekadar itu je kita boleh jawab kan? Jawab dapat 2 markah. Tapi kalau katalah, tengok dia bagi tak? Dia pecahkan, nak bagi panduan pada awaknya untuk dapat 2 markah tu macam mana? Dia pecahkan. Ini cara memeriksa. Nak bagi nampak sikit kan? Jadi dia kata, situasi di atas berlaku kerana lemah pegangan agama. Lemah pegangan agama tu isi. Disebabkan, kata sendiri kita adalah disebabkan, kerana, apa-apa lagi lah yang bersesuaian agar ke apa ke kan. Kemudian bagi sedikit je huraian. Kenapa lemah pegangan agama? Tidak diberikan didikan agama yang sempurna dari kecil. Kan sekolah agama rakyat tu masa kecil, masa darjah 1 sampai darjah 6 tu kira kecil lah tu. Dah sekolah menengah tingkatan 5 ni besar. Jadi itulah maknanya jawapannya. Nak jawapan yang penuh, markah yang penuh, 4 markah, biasanya kebat 4 markah. Jadi kita kena lebih kurang ni lah. Ustazah bagi panduan sikit je nak jawapan yang penuh. Situasi di atas berlaku kerana lemah pegangan agama, isi, disebabkan tidak diberikan didikan agama yang sempurna dari kecil. Kesannya, anak tidak mempedulikan ibu bapa. Kesimpulannya, kita hendaklah mendalami ilmu agama sepanjang masa agar ibu bapa sentiasa dihormati. Soalan kebat ni ya. Soalan kebat tengok di sini ya. Situasi di atas berlaku kerana lemah pegangan agama. Ustazah ulang balik itu isi. Disebabkan
tidak diberi didikan agama yang sempurna dari kecil, itu huraian. Dia perlu ada huraian lengkap. Nak jawapan nanti kita terperincikan di bawah tu sikit ya. Kesannya anak tidak mempedulikan ibu bapa, itu huraian lengkap. Kesimpulannya, kita hendaklah mendalami ilmu agama sepanjang masa agar ibu bapa sentiasa dihormati. Kesimpulan. Untuk kebat, untuk jawapan kebat lah, untuk dapat markah penuh, perlu ada 4 perkara ni. Pertama, isi 1 markah, 2 huraian ringkas 1 markah, ketiga huraian lengkap, dan keempat kesimpulan. Isi apa dia isi? Isi tu idea asas lah yang kita terfikir, kita tulis. Situ apabila kita baca je soalan, kita pun ada idea kan? Idea itulah dikatakan isi. Huraian ringkas, bagaimana Ustazah kata tadilah, hurai sedikit, isi yang kita berikan. Kemudian huraian lengkap ni. Huraian lengkap, apa yang kita nak buat dalam huraian lengkap? Dalam huraian lengkap, kita boleh bagi dalam bentuk contoh ataupun kesan ataupun dalil, sama ada nakli ataupun akli. Tu payahlah sikit kan. Peribahasa pun boleh jadikan sebagai huraian lengkap. Ya, kata-kata hikmah pun boleh beri huraian lengkap. Contoh huraian lengkap ni kan, kalau kata Ustazah sarankan awak bagi kesan lah, senang. Terus tulis perkataan kesan. Mana tadi kan sebab anak derhaka pada ibu bapa ialah kerana lemah pegangan agama disebabkan tidak mendapat pendidikan agama dari kecil. Kesannya, tulis perkataan kesannya. Jadi pemeriksa apabila dia tengok perkataan kesannya tu kan, dia dah tahu dah budak ni akan dapat huraian lengkap. Kesannya, anak menderhakai ibu bapa. Contoh. Ya. Kemudian kesimpulan. Pada kesimpulan pula, terus je buat perkataan kesimpulannya. Nampak terus. Pemeriksa terus nampak, ini rupanya kesimpulan pelajar ini, calon ini. Jadi kesimpulannya, mesti guna juga perkataan kita hendaklah. Kita hendaklah, macam tadilah, mendalami ilmu agama dari kecil supaya ibu bapa kita faham agama tu, ibu bapa akan dihormati. Jadi, kena tulis perkataan kesimpulannya. Pada Ustazah sarankan kesimpulannya. Boleh juga nak buat yang lain, tak nak buat kesimpulannya pun boleh. Buat oleh kerana itu pun boleh. Ya, tapi pada Ustazah untuk bagi pemeriksa senang nampak untuk bagi markah, terus kita tulis kesimpulannya. Kemudian kita mesti tulis perkataan kita hendaklah mendalami ilmu agama sepanjang masa agar ibu bapa sentiasa dihormati. Mesti ada agar balik. Dalam kesimpulan tu perlu ada kita hendaklah, kemudian perlu ada isi dan perlu ada huraian. Huraian yang ringkas je lah. Dah Ustazah jelaskan tu ya. Huraikan ringkas sebab kepada idea yang dilontarkan. Huraian lengkap, kesan, sama ada kesan ataupun contoh ataupun fakta, dalil, nakli ataupun akli, peribahasa, kata-kata hikmah. Itu antara yang boleh kita jadikan sebagai huraian lengkap. Kesimpulan, sebagaimana katalah tadi, cadangan dari calon tentang isu dalam kebat tadi. Ya, tulis perkataan kesimpulan, kemudian mesti ada isi dan mesti ada huraian ringkas untuk bahagian kesimpulan. InsyaAllah pilih perkataan-kataan yang mudah-mudah je ataupun ayat-ayat yang mudah je untuk jawab soalan kebat. Jangan risau, sebut kebat tu jangan rasa susah. Terus awak tinggal, jangan. Ya, sebabnya Ustazah, pengalaman Ustazah, apabila bagi pendedahan kepada calon yang asal-asalnya dapat G, 25 markah lah, kata 25 markah, 26 markah. Ada juga yang boleh dapat C, periksa sebenar. Kerana dia jawab soalan kebat, dia tak tinggal soalan kebat. Ada 6 lah dia jawab. Ya, jawab dia, jangan takut. Ya, sebabnya kalau kata kita tulis, pemeriksa akan baca. Jadi baca tu mana tahu. Sikit-sikit yang kita bagi, biarlah ayat tak canggih pun. Kita bukan nak cari ayat yang canggih kan. Biarlah ayat. Janji kita dapat markah. Itu yang penting bagi kita. Sini penekanan lah Ustazah. Kira macam nak last lah ni ya. Kupasan Ustazah ataupun penerangan Ustazah. Ini kena bagi tumpuan lebih sikit lah. Bukan kata tak baca yang lain ya. Jangan salah faham. Jangan kata tak baca yang lain.
baca tapi bagi tumpuan lebih. Sebab awak first batch yang sukatan baru kan. Jadi kata fresh sangatlah tajuk-tajuknya, tak pernah disoal lagi pada calon-calon yang lain. Awaklah yang akan hadapinya. Jadi berilah tumpuan lebih kepada dua tajuk pertama setiap bidang bagi setiap tingkatan. Sini Ustazah kecil je baginya sebabnya guna dia punya layout tu jadinya tak boleh nak besarkan. Jadi ni dah ada dah, insya-Allah Ustazah di sekolah dah bagi panduan dah. Ya, fokuslah kepada dua tajuk awal setiap tingkatan. Di sini Ustazah bagi tajuk awalnya tingkatan 4, pelajaran 4 dan pelajaran 6. Kenapa bagi terus pelajaran 4 dan 6? Kata dua tajuk utama. Tajuk 1, 2 dan 3 tu kan. Tajuk 1, tajuk 2 ialah ayat hafazan. Ayat hafazan kita dah test dah. Masa masa bulan berapa ya? Bulan 12 hari tu kalau tak silap. Ya? Dah kita test dah selesai dah tajuk tu. Sama juga yang ketiga tu. 3 tu tajuk tajwid. Tajwid kan kamu kata payah sikit kan. Tapi tak apa kalau kata kamu nak rujuk tajwid pun tak apa. Memang akan ditanya soalan tajwid tu. Tapi kalau kata itulah kita fokus kepada itulah. Ya. Pelajaran 4, pelajaran 6, bahagian ayat kefahaman, ya. Tingkatan 4. Bahagian hadis, macam Ustazah kata di awal dia, hanya ada 2 hadis je tingkatan 4. Tak nak hafal lah. Bukan hafal. Bacalah, fokuslah. Pelajaran 8 dan pelajaran 9, tulis tu ya. Jangan lupa tulis. Kemudian akidah pelajaran 10, pelajaran 11. Fiqh pelajaran 13, pelajaran 14. Tamadun Islam pelajaran 18, pelajaran 19. Akhlak Islamiah pelajaran 22, pelajaran 23. Ada tajuk dah tu ya. Ada tajuk-tajuknya. Ya. Kemudian tingkatan 5. Ustazah lupa nak baca tajuk. Bolehlah rujuk buku ya. Ambil pelajaran je. Pelajaran berapa. Rujuk buku. Tanya ustaz-ustazah di sekolah tu. Ustazah semuanya baik-baik nak membantu. Pelajaran 4. Pelajaran 5. Kalau tingkatan 5, ayat kefahaman. Pelajaran 4, pelajaran 5. Sama jugalah dengan tingkatan 4 tadi. Pelajaran 1, pelajaran 2, ayat hafazan. Ayat hafazan dah kita test dah. Masa dulu kan awak masuk sorang-sorang jumpa ustazah macam di interview tu. Tu dipanggil itu adalah pelajaran pertama dan kedua. Ya, jadi awak fokus pelajaran keempat, pelajaran 5. Untuk bahagian hadis pelajaran 7, pelajaran 8. Untuk bahagian akidah pelajaran 9, pelajaran 10. Fiqh pelajaran 11, pelajaran 12. Sirah Tamadun Islam pelajaran 16, pelajaran 17. Akhlak Islamiah pelajaran 18, pelajaran 19. Tu Ustazah bagi gitu je lah. Kemudian kamu kata tadi Ustazah kata fokus 3 bidang je. Tak ngapalah, fokuslah juga 3 bidang tu. Ya. Fokuskan. Tapi tajuk-tajuk itulah lebih sikit fokusnya di samping baca tajuk-tajuk yang lain. Senangnya di akhir-akhir ni kan, ni Ustazah lah. Pada anak-anak murid Ustazah suruh dia baca soalan, baca jawapan pada modul tu je. Modul yang dibekalkan oleh PPD tu. Tingkatan 4, tingkatan 5. Baca berulang kali. InsyaAllah. Ni contoh cara menjawab. Cara tulis jawapan. Ya. Tulis jawapan pada kertas jawapan yang diberikan masa periksa nanti. Dia ada cara. Ya ikutlah cara tu barulah tak berserabut. Kesian pemeriksa kan. Ya kadang kan nak periksa tu kan berserabut-serabut campur aduk. Masya Allah. Jadi kita nak ajarlah pada calon-calon Kintas Selatan ni kan. Biar jawab tu teratur sikit. Tengok kan. Soalan 1. Tulis soalan 1. Semua soalan kena jawab tau. Semua soalan ada 5 soalan tadi. Ustazah ulang balik. Jadi, inilah.
garis lah, ya, garis, buat garisan. Ustazah tunjukkan tu kan, dua garisan. Jadi soalan satu, tulis perkataan soalan satu di atas. Kemudian A1, tengok A2, A3, biar sama je. Barulah mata melihat tu seronok je, tenang je kan. Okay, katalah soalan satu tu A1 boleh jawab. Okay, kita pun jawab lah. Jawab pun tengoklah susunan tu kan. Okey. Soalan 2 tak boleh jawab. A2 tak boleh jawab. Tulis juga walaupun kata tak boleh jawab. Tulis nombor tu. Dan tulis pendahuluan jawapan. Sediakan ruangan. Sediakan ruangan. Kemudian soalan antara jawapan. Soalan A1 dengan A2 tu kan selang 2 baris. Kosongkan 2 baris. Apa tujuan? Ada tujuannya tau. Nanti kan kalau katalah awak ni nak tambah jawapan. Kadang kan kita tengah nulis-nulis tu, Allah bagi pada kita idea. Nak tulis kat mana? Kita dah ada ruang untuk kita letakkan tambah jawapan. Tu. Jadi kalau yang tak boleh tulis, tak tahu nak tulis jawapan, sediakan nombor jawapan tadi, sediakan ruang. Kemudian kita jawab seterusnya. Soalan seterusnya boleh jawab. Soalan berikutnya tak boleh jawab lagi. Sediakan juga ruang. Soalan berikutnya boleh jawab. Begitulah seterusnya. Jangan kata tak tulis nombor. Tak tulis nombor. Dah kita tak boleh jawab, kita pun tinggal tak tulis nombor. Tulis. Ya? Okey, mana tahu. Kemudian biarlah satu muka surat tu biar nombor yang sama. Kalau kata nombor 1, gunakan satu muka surat. Kalau kata satu muka surat tak cukup nombor 1, tulis di belakang tu, sambung. Nombor 2, tulis di muka surat baru. Ya, ini pun dah dipandu, dah dibimbing oleh ustaz-ustazah dah di sekolah dah banyak dah dibuatnya kan. Okey, pelajar-pelajar sekalian ya. Ini kira ustazah habislah tentang teknik menjawab tadi. Ya, untuk kira-kira kita nak lulus tu insya-Allah boleh kalau ikut cara teknik ustazah tu lah kan. Usahalah ya. Cuma ustazah nak pesanlah kan, pesan akhir-akhir ni dalam sebelum kita menghadapi peperiksaan ya, bagi calon-calon dan semua anak didik SPM sekalian, kita datang awal ke sekolah untuk kita menjawab soalan, menjawab peperiksaan, mana-mana kertas soalan lah ya, mana-mana subjek, datang awal ke sekolah. Biasanya kalau pagi pukul 8, maknanya 7.45 tu paling lewat, 7.45 tu kita dah ada kat sekolah. Dan bukan ada kat sekolah saja, kita berada di tempat yang cikgu dah siap himpunkan ya. Jadi di situ kita tak adalah tegur apa, tercungak-cungak nak masuk dewan periksa kan. Datang awal. Kebaikan datang awal. Datang awal, kemudian apabila diarahkan masuk peperiksaan, sebelum datang tu cek dulu kat rumah, semak baik-baik apa yang peralatan yang perlu kita bawa untuk menghadapi peperiksaan. Ya, IC kita kena bawa. Ini selalu IC peperiksaan dah pesan, ustazah pun pesan juga. Bawa IC, kemudian bawa slip periksa, bawa peralatan tulis yang selengkapnya dan yang sesuai. Ya, usahlah kata kita nak pinjam-pinjam kawan, tak boleh dalam dewan periksa. Kalau kita toleh kanan, toleh kiri, dia orang kata kita nak niru pula kan. Jadi kalau kata ada apa masalah dah sampai kat sekolah, ada apa masalah jangan cemas. Ya, jumpa cikgu yang bertugas. Paling tidak kamu pergi ke pejabat sekolah. Kalau kata tak jumpa cikgu bertugas ke apa kan, jangan cemas, pergi ke pejabat sekolah. Jadi selesailah kat situ, akan adalah guru-guru ataupun kerani ke yang akan beri panduan pada awak. Jangan cemas, itu je Ustazah nak pesan. Sebab apabila kita cemas, kita gabrap, ia akan membawa kepada kita tak berapa jam kepala otak sikit nak masuk dewan periksa tu kan, nak jawab tu kita jam sekejap. Jadi tak nak bagi awak gabra-gabra, tak nak bagi keluh kesah apa, datang awal. Itu yang pentingnya, datang awal. Okey, kalau kata tertinggal IC ke apa, usah balik semula. Sebab ada calon balik semula, ada jalan penyelesaiannya, usah balik.
Sebab macam-macam boleh berlaku. Apa dalam keadaan kita kelam kabut balik tu kan. Ada jalan penyelesaiannya. Janji kalau ada masalah, jumpa cikgu yang bertugas. Okey, ataupun awak tuju ke pejabat sekolah lah. Kemudian apabila diarahkan awak masuk Dewan Periksa, masuklah. Masuk. Kemudian dalam keadaan tertib, tambah-tambah lagi sekarang kita perlu jaga SOP tau. Ya. Ingat baik-baik yang kita sekarang jaga SOP, penyakit yang orang kata cukup kuat, cepat berjangkit. Tahu semua kan, COVID tu kan. Jangan main-main. Okey. Kemudian masuk Dewan Periksa, kita dah duduk tempat tu kan. Diberi soalan, kemudian perhati baik-baik arahan pengawas tu. Walaupun awak kata Allah, semalam dah dibagi, hari Rabu baru ni pun dah dibagi, tahu dah. Jangan. Berbezanya soalan, berbezanya subjek, berbeza juga arahan kepada soalan tu lah. Kepada arahan yang umum tu mungkin sama, pun kena ambil perhatian. Ya. Kemudian kita orang Islam, kemudian pula nak jawab ketah peperiksaan pendidikan Islam, baca doa. Bukan kata ketah pendidikan Islam saja. Ya, kita orang Islam kan kena baca doa. Ya, mudah-mudahan Allah permudahkan kita jawab peperiksaan. Mana tahu Allah bagi idea kan. Kita ikhlas minta dengan Allah, ya Allah bagilah aku jawab dengan baik. Tak boleh baca dalam bahasa Arab, tak apa. Baca dalam bahasa Melayu yang kita hendak dengan Allah. Jangan baca kuat-kuat. Baca pelan-pelan je. Bisik-bisik gitu senyap-senyap dalam hati je. Ya? Okey, baca doa. Kemudian kalau kata tak tahulah doa-doa yang lain, baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mintalah dalam hati apa yang kita perlu Allah tolong kita. Kemudian buka soalan. Apabila disuruh buka soalan, kalau belum suruh jangan dibuka. Ya. Ada sebab tu. Ustazah tak nak cerita lah sini sebabnya. Sebab Ustazah pun pernah jaga periksa juga. Ada pun juga jumpa yang macam-macam ni kan. Tu. Rupanya ada sebab dia tak bagi kita buka soalan tu. Ikut je arahan pengawas peperiksaan ya. Apabila dah diberi arahan suruh buka soalan, kita pun buka. Dia suruh semak, kita kena semak. Jangan tak semak tau. Sebab kadang-kadang ada juga muka surat yang tak tercetak. Tu penting semak. Kemudian dia suruh semak muka depan tu kan. Subjek apa? Kena semak. Mana tahulah pendidikan Islam, kamu dapat pendidikan moral. Itu penting semak. Kemudian dia kata lagi, lengkapkan maklumat diri ke apa ke kan, dia bagi arahan. Lengkapkan sebab itu dia bagi masa, dia tak ambil masa kita menjawab. Jangan kata kamu turun jawab lepas tu baru nak tulis, dia terlupalah apa. Masa dia suruh arah tulis maklumat-maklumat dalam kertas, pada kertas jawapan, tulis. Tulis baik-baik ya. Kemudian ambil masa baca soalan. Ustazah tulis itu 5 minit. Lebih pun tak ngapalah. Ya, baca, tandakan yang boleh jawab. Tanda yang boleh jawab. Kemudian dah rasa dah semua dah kita tengok soalan tu dah boleh, mana yang boleh jawab, pangkah yang mana tak boleh jawab lagi, kita pun mula menjawab. Mula menjawab tadilah Ustazah cakap susun elok-elok apanya jawapan mengikut apa yang telah Ustazah berikan tadi ataupun juga yang Ustaz-Ustazah masing-masing dah bagi tahu tu. Susun. Okey. Kemudian jawab dulu soalan yang tahu jawapan. Jangan takut untuk menjawab. Ni juga nak dipesan ni. Jangan takut nanti kan pemeriksa gelak jawapan aku kan. Usah peduli. Kita tak nampak pun pemeriksa lantak lah dia nak gelak ke dia nak pengsan ke apa. Tengok anak-anak didik sekalian. Ya, last ni Ustazah agak sangat lah kan. Tidur awal. Ya, tidur awal. Kemudian tidur yang cukup untuk kita dapat otak yang fresh kan, badan kita pun sihat untuk menghadapi peperiksaan. Ustazah ulang lagi, ingat ini SPM yang kali pertama dan terakhir bagi kita dan kita buat yang terbaik. Ya, kita buat yang terbaik. Walaupun kata dulu aku gagal, inilah pentingnya. Yang inilah yang kita nak tunjukkan pada diri kita sendiri, paling utamanya pada diri kita sendiri. Biarlah ada sijil, dalam sijil tu tercatat perkataan pendidikan Islam tu kan, di bawah tu kan. Kemudian tidur awal, main game sikit-sikit je lah ya, kalau boleh lah
beberapa hari, tak banyak hari pun, usahlah main game sangat ya. Kita pun nak ke lulus saja ya. Ustazah tulis itu kata nak lulus saja kan. Ya. Bukan nak cemerlang pun. Jadi janganlah gitu. Ya, walaupun kata lulu, biarlah ambil yang terbaik, insya-Allah. Boleh tu dengan panduan ustazah di sekolah masing-masing. Kemudian ambil tahu sikit cara dan kaedah, tadi dah ustazah cakap kan. Ambil cakna sikit. Sekarang ni kata cakna kan. Ambil tahu sikit cara tu kan. Kemudian biarlah kita dapat sijil SPM. Sijil SPM kan kena lulus bahasa Melayu, lulus sejarah. Tambahlah satu lagi, pernikahan Islam bukannya susah. Pernikahan Islam ni mudah, tambah je satu lagi. InsyaAllah kita boleh berjaya. Ustazah yakin tau, pelajar-pelajar boleh berjaya. Kemudian ya, masa menjawab tu bertenanglah. Bertenang. Ya, jangan gelisah, jangan tidur, jangan letak kepala atas meja. Kita tegakkan badan kita, insya-Allah kita akan boleh idea tu. Kemudian baca pelan-pelan soalan dan fahami betul-betul, barulah kita jawab. Olah kepada bahasa yang mudah. Bahasa kampung-kampung kita je lah, kampung kita selatan ni kan, nak lebih kurang je lah. Olahkan bahasa yang mudah supaya kita boleh faham. Kemudian tadilah, kemudian satu lagi Ustazah terlupa tadi kan, soalan yang perangkap kita. Soalan perangkap kita ni kan, itulah kata kita kena baca habis. Habis baca soalan sampai ke noktah. Bacanya ya. Sebab soalan perangkap ni contohlah, dia kata, nyatakan dua tanggungjawab anak terhadap kedua ibu bapa selepas kematian. Walaupun kata nak habis tu, itu teringat sini sikit. Jadinya kalau kita baca nyatakan dua tanggungjawab anak terhadap ibu bapa, senang je ni kita katakan. Jangan ada lagi soalan seterusnya tu, selepas kematian. Kita fokus selepas kematian. Jadi kalau kata tanggungjawab anak terhadap ibu bapa selepas kematian ialah mendoakan ibu bapa kita selamat di alam kubur. Itu jawapannya. Okey. Jadi di akhirnya lah, ini ada doa sikit, baca Allahumma yassir wa la tu'assir. Bacalah doa ya. Kalau kata kita blank kan, kita blank tu baca Allahumma yassir wa la tu'assir. Tahu dalam bahasa Arab, ya Allah permudahkanlah. Permudahkanlah aku ya Allah dalam urusan aku menjawab. Permudahkanlah ya Allah. Jadi di akhir ni Ustazah doakanlah anak-anak pelajar calon SPM Kinta Selatan ini supaya terus maju jaya dan beroleh kecemerlangan dalam semua subjek, khususnya lah subjek pernikahan Islam. Ya, jangan sekali-kali tak ada dalam sijil pernikahan Islam. Jadi kita sama-samalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biarlah kita digolongkan dalam golongan orang-orang yang berjaya dalam peperiksaan sama ada di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fi kulli imtihani fi dunya wal akhirah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami golongan orang-orang yang berjaya dalam peperiksaan ataupun ujian, sama ada ujian di dunia maupun ujian di akhirat. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau berikanlah kejayaan cemerlang kepada anak didik kami di Kinta Selatan ini semasa menghadapi peperiksaan SPM dan dapat keputusan yang cemerlang, dan juga mendapat kesihatan yang baik semasa menjalani peperiksaan, dan seterusnya mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi sekali lagi saya selaku pembimbing pada petang ini sekali lagi mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak PPD yang sudi memberi ruang masa pada saya untuk berkongsi sedikit sebanyak ilmu tentang peperiksaan
ataupun teknik menjawab untuk sijil SPM Pendidikan Islam. Jadi diharapkan apa yang diberikan ini dapat dimanfaatkan oleh calon-calon khususnya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, dan segala kekurangan mohon dimaafkan. Ya, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.